Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran, setinggi-tinggi kesyukuran, sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang menciptakan isinya, ya. Tuhan yang menciptakan isi langit dan isi bumi dan segala-galanya yang berada, yang wujud adalah, ya, dengan izin Allah dan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kekal hanya Allah, ya, yang berkuasa hanya Allah. Ya, segala-galanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Termasuklah kita manusia biasa yang perlu sentiasa untuk mengharapkan redha dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Hari ini cuti, jadi mungkin kita boleh lajak-lajak sikitlah kalau mampu, insya-Allah, ya. Bergantung pada tekak juga sebenarnya, ya. Kalau apa nama tu terasa cepat dahaga Allahumma salli ala Muhammad, makanya itulah, tempat cepat dahaga tu maksudnya kering lah, ya. Kalau tekak kering nak bercakap teruskan pun mungkin menjadi satu masalah. Jadi seelok-eloknya berhentilah, ya. Tapi insya-Allah kita cubalah, ya, untuk kongsikan sebanyak mungkin sebab kita pun berada dah hari ini, insya-Allah hari yang ke-23 Ramadan, ya. Malam tadi kemungkinan besar kalau ikut pendapat ulama setengahnya mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ganjil 10 malam yang terakhir, ya. Kalau ikutkan melalui pendapat tersebut, ya, maknanya malam 21, 23, 25, 27, ya. Itu adalah malam-malam yang berkemungkinan besar untuk, ya, dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, malam yang mana? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Segala amalan yang kita lakukan akan digandakan seolah-olah, ya, kita melakukan, ya, ibadah street, ya, non-stop orang kata, ya. Straight dan non-stop daripada pula dah, sepanjang 83 tahun 4 bulan plus plus. Plus tu susah untuk dijelaskan, tapi itulah di antara, kalau kita kira lah, ya, kalau kita kira, kita congakkan, ya, 1000 bulan itu bersamaan berapa tahun, ya, dan berapa bulan bakinya, itulah lebih kurangnya lah, ya. Baik, kita untuk tidak membuang masa, kita teruskan dengan hadis yang pertama, Lailatul Qadar, ya. Kerana bab fadilat Ramadan di dalam kitab Fadilat Amal ini, ya, dibahagikan kepada 3 bahagian tak silap. Yang pertama adalah kelebihan bulan Ramadan, yang kedua adalah Lailatul Qadar, ya. Yang ketiga tak ingat dah, ya, insya-Allah. Kalau tak silap lah, ya. Tak apa dah. Kita akan go through, ya, sampailah insya-Allah habis Ramadan, dan kita akan sambung insya-Allah selagi hamba menyawa, ya, selagi hamba menyawa, insya-Allah hamba akan cuba untuk istiqamah, ya, sama-sama berkongsi sedikit perkongsian, ya, di waktu selepas subuh ni lah, ya, insya-Allah. Ya, namun begitu kalau dah selepas PKP akan tengok keadaan dululah, ya. Sebab masa mungkin akan mencemburui lah, ya, tidak seperti mana yang kita berada sekarang. Kita dah berada dalam PKP ni, ya, banyak masa yang boleh dimanfaatkan sebaik mungkin, kerana, ya, macam hamba sendiri tak perlu nak travel ke tempat kerja, jadi ada masa yang terluang, ya, sebelum memulakan tugasan, ya. Itu di hari biasalah. Namun begitu di hari Sabtu Ahad, hari cuti, kebiasaannya memang tidak ada apa-apa aktiviti, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Kecuali kalau di luar PKP tu mungkinlah nak beriadah bersama keluarga, keluar dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita berada di dalam PKPB, ya, jadi insya-Allah, ya, jangan keluar daripada rumah tanpa sebarang tujuan ataupun tanpa sebarang tujuan yang penting, ya, insya-Allah. Baik. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yakni berniat untuk mendapat ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Baik, keterangannya, ya, insya-Allah. Maksud berdiri beribadat ialah mendirikan solat. Termasuk dalam pengertian ini juga
iaitu ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti tilawah Al-Quran, zikir dan sebagainya. Maksud mengharapkan ganjaran pula ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk atau niat-niat lain yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapat ataupun mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ya. Baik. Dan juga dengan niat untuk mendapat ganjaran daripada kelebihan bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, insyaallah. Khatabi rahimahullah berkata bahawa maksudnya ialah dengan meyakini ganjaran yang akan diperolehi, maka seseorang berdiri dengan hati yang gembira, bukannya dengan merasai ibadah itu sesuatu yang beban, ya, dan lantas berdiri dengan perasaan yang malas, ya. Itu penting juga. Maknanya berdiri itu menunaikan solat itu dengan penuh ikhlas, rasa seronok, rasa lazat, rasa happy menunaikan solat pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Jadi oleh yang demikian, inilah juga di antara, ya, Allahumma salli ala Muhammad, maksud dia sebalik berdiri dengan tumpuan yang penuh dan keikhlasan terhadap Allah SWT, ya, keikhlasan untuk mencari keredaan Allah SWT, insya-Allah, ya. Baik. Sememangnya satu perkara yang nyata ialah bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala. Terbaca 2 kali pula ayat ni. Baik, ulang sekali lagi, insya-Allah. Sememangnya satu perkara yang nyata ialah bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan dalam beribadat, ya. Yakinnya terhadap pahala tersebut, yakinnya terhadap ganjaran yang Allah berikan, ya, maka, ya, itu akan membuatkan kita akan merasa lebih kuat untuk beribadat, lebih ikhlas dan lebih seronok, ya, melakukan ibadah, insya-Allah. Itulah sebabnya sejauh mana seseorang itu maju dalam menghampirkan diri kepada Allah SWT, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh untuk beribadat, ya. Maknanya lebih kurang, ya, Allahumma salli ala Muhammad, semakin kita memang berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, insya-Allah kita akan gandakan lagi usaha, gandakan lagi ibadah. Jadi dengan itu kita akan lebih bersungguh-sungguh, ya, menunaikan ibadah, apatah lagi di bulan Ramadan dan juga di malam-malam, ya, malam 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Baik. Perlu juga diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan dosa dalam hadis di atas dan hadis-hadis sepertinya ialah dosa-dosa kecil, kerana dalam Al-Quran apabila sahaja dosa besar disebutkan, maka bersamanya disebutkan juga kecuali mereka yang bertaubat. Allah Rabbi, indahnya, ya. Baik, ini berdasarkan kepada surah, merujuk kepada surah Asy-Syu'ara ayat ke-70, ini untuk rujukanlah kalau rakan-rakan nak tengok, tuan-tuan nak tengok, rujukannya adalah di surah Asy-Syu'ara ayat ke-70, berdasarkan perkara inilah, ya, para ulama telah sepakat bahawa dosa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Bila dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama memahami dosa itu sebagai dosa kecil, ya. Maknanya jika sesuatu ayat, ya, yang disebutkan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis, ya, jika tidak disebutkan bersama dengan disertakan dengan perkataan kecuali mereka-mereka yang bertaubat ataupun kecuali mereka bertaubat, ya, makanya dosa itu adalah dosa merujuk kepada dosa-dosa kecil. Namun begitu, jika ada disertakan dengan ayat berkaitan dengan taubat selepas bersama ataupun selepas menyebut tentang dosa, makanya ianya merujuk kepada dosa-dosa besar, yang mana dosa besar
memerlukan taubat untuk diampuni oleh Allah SWT. Manakala dosa-dosa kecil ni kadang-kadang kita lakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Contohnya kita ambil wuduk contohnya. Jadi Allah akan gugurkan dosa-dosa kecil. Beristighfar, insya-Allah. Beristighfar tu pun kalau ikutkan adalah taubat, bertaubat. Tetapi kalau kita rujuk di sini, dosa-dosa kecil yang diampunkan tanpa bertaubat adalah dengan melakukan perkara-perkara yang disuruh, dan fadilat daripada perbuatan tersebut, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Contohnya kita berjalan menuju ke masjid, setiap langkah akan dihapuskan dosa, dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Allah menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Begitu juga berpuasa, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, pada hari-hari yang Muhammad. Jadi ada juga jadi ianya biasanya bergantung kepada sesuatu amalan. Daripada amalan tersebut Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Manakala dosa-dosa besar perlu untuk kita beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah SWT, insya-Allah. Dengan cara itu bersahajalah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa besar kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah tu merujuk kepada jangan buat dosa lah. Dosa besar. Bukannya jangan dosa kita diampunkan. Itu yang kita nak lagi depan. Kita nak sentiasa dosa-dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah SWT. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kena terangkan juga sebab takut nanti tersalah faham. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ayah saya ataupun ayah penulis yang bernama Maulana Yahya rahimahullah berkata, ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan di dalam hadis-hadis. Okey, baik. Okey, maknanya ada pembetulan di situ Amba silap sebut tadi. Yang rujukan tadi yang Amba katakan tadi ada disertakan dengan kecuali mereka yang bertaubat. Itu adalah ayat-ayat yang biasanya ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis biasanya baginda Rasulullah SAW tidak menyebut, bukan biasanya, malah kalau mengikut pendapat ayah kepada penulis kitab ini, yakni Maulana Yahya rahimahullah berkata, ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Maknanya dosa kecil tak disebutkan dalam hadis. Biasanya dosa kecil akan disebut dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Baik. Kita baca dulu insya-Allah untuk memberikan pemahaman insya-Allah. Pertama, seorang Islam tidak sepatutnya menanggung sebarang dosa besar, kerana keadaan orang Islam yang sebenar ialah apabila dia melakukan dosa besar, dia tidak akan tenang sehinggalah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Baik. Dan seterusnya, kedua, apabila datang peluang seperti itu, contohnya malam Lailatul Qadar, dan seseorang itu melakukan ibadah dengan harapan untuk mendapat ganjaran, maka penyesalan ke atas amalan buruknya menjadi sesuatu yang lumrah. Sememangnya itulah hakikatnya. Oleh itu dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal di atas apa yang telah ataupun apa dosa yang telah kita lakukan, yang telah berlaku, dan berazam untuk tidak melakukan dosa ataupun mengulangi dosa tersebut. Baik, pada masa yang akan datanglah. Oleh kerana itulah bagi seseorang yang telah melakukan dosa besar, apabila datang malam Lailatul Qadar atau mana-mana masa mustajab yang lain, sangat penting baginya untuk melafazkan taubat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, dengan keteguhan hati, supaya rahmat Allah SWT yang sempurna tertumpu kepadanya, agar segala dosa sama ada yang kecil maupun yang besar diampunkan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Sekiranya kamu ingat, sertakan hamba, alhamdulillah, minta maaf sekiranya kamu ingat, sertakan hamba yang berdosa itu dalam doamu yang tulus itu. InsyaAllah. Baik. Maknanya di sini pada mereka-mereka yang Allahumma salli ala Muhammad, bukan ahlullah, tetapi mereka-mereka yang beriman. Orang Islam yang beriman seharusnya mereka-mereka ini akan menggunakan kesempatan malam anugerah, iaitu malam Lailatul Qadar, walaupun mungkin kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar itu berlaku. Jadi di dalam tempoh 10 malam terakhir itu,
ataupun seperti kita berada sekarang lah ya, kita tak tahu di mana ya bila masanya malam Lailatul Qadar itu berlaku. Maka ya orang-orang Islam yang beriman, iaitu kita lah insya-Allah ya, perlu untuk mencari dan memanfaatkan sebaik mungkin ya malam yang dianugerahkan Allah itu, 10 malam terakhir ni. Cari itu adalah cari, bukannya cari pergi belik sana belik sini ya, teropong sana teropong sini, tidak ya. Mencari ini ialah dengan mempergiatkan ibadah ya, banyakkan ibadah, buat apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang telah Rasulullah kongsikan ya kepada ataupun Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah disabdakan kepada Sayyidatina Aisyah rahimahullahu anha ya, iaitu tentang doa yang singkat ringkas ya, tapi mengandungi ataupun mempunyai Allahu Akbar, fadilat yang besar dan suatu amalan yang khusus ya di dalam bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar ya. Maksudnya khusus di sini ya, bukan apa maksudkan tak boleh buat benda lain ya, tidak ya. Ini bermakna itu di antara ya doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk diamalkan pada malam Lailatul Qadar ya. Baik. Jadi oleh yang demikian kita dah ada ya guideline tersebut, kita dah ada panduan ya yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Amalkan saja ya. Banyakkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Tak panjang pun ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ulanglah doa itu daripada maghrib sampai ke subuh, insya-Allah ya. Supaya dengan cara itu, kalau kita berada di malam Lailatul Qadar ya, kita ya seolah-olah ya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya sepanjang 83 tahun 4 bulan ya, non-stop. Allahumma salli ala Muhammad. Besar ya ganjarannya. Jadi janganlah hanya bertumpu kat situ ya. Jangan lupa ibadah-ibadah lain ya, seperti solat tarawih, zikir ya. 4 perkara yang berkatakan ya, ini apa nama tu, amalkan, basahkan lidah anda dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah, kemudian beristighfar ya, kemudian memohon kepada Allah syurga dan juga memohon kepada Allah agar dijauhkan, dibebaskan daripada azab neraka ya, insya-Allah. Teruskan ya istiqamah untuk lakukan ibadah tersebut dalam bulan Ramadan, terutama sekali di mana kita berada sekarang, yakni ya 10 malam terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Baik. Habis keterangan untuk hadis yang pertama. Ya, alhamdulillah. Ya, singkat-singkat ya, ringkas-ringkas insya-Allah. Jadi kita pergi pada hadis yang kedua. Ya, membacakan insya-Allah daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, telah masuk bulan Ramadan. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Na'udzubillah ya. Baik. Kita untuk penghayatan kita baca ulang sekali lagi ya, insya-Allah. Ya, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, telah masuk bulan Ramadan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan, tak maaf tersyasyul dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sesiapa yang terlepas maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada keterangan ya, insya-Allah. Sebenarnya tidak syak lagi terdapat kerugian seseorang yang memusnahkan nikmat yang sedemikian besar dengan tangannya sendiri. Ya, pekerja-pekerja kereta api pun sanggup berjaga malam hanya untuk mendapat beberapa sen. Apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapat ganjaran ibadah selama 80 tahun ataupun 83 tahun 4 bulan ya. Sebenarnya semangat dan kesungguhan yang tidak ada lagi dalam hati ya, itu yang menyebabkan ya mereka-mereka ini tidak memandang fadilat bulan Ramadan itu suatu fadilat yang besar, apatah lagi fadilat bulan malam Lailatul Qadar ya. Jadi itu satu kerugian.
Seandainya sudah dirasai sedikit daripada keseronokannya, maka bukan lagi semalaman, malah beratus-ratus tahun pun seseorang itu sanggup untuk berjaga malam demi untuk melakukan ibadah mencari keridhaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang syair bermadah, di dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan lazat kalau hati sudah seronok. Itu di antara selingan lah sebenarnya yang disertakan oleh penulis kitab ini untuk kita baca sebagai selingan. Walaupun baginda telah diberikan begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baginda sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat begitu lama, sehingga kaki baginda bengkak-bengkak pada bulan Ramadan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kisah-kisah yang masyhur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh isteri baginda, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tentang betapa hebatnya baginda Rasulullah SAW beribadah pada malam Ramadan, terutama sekali malam 10 malam terakhir, sehingga bengkak-bengkak kakinya. Allah Rabbi, kita ni yang cak ayam ni, Allahu Akbar, lenguh sikit pun dah mengeluh. Bukan mengeluh saja, kalau mengeluh saja teruskan lagi tak apa. Masalahnya kita ni lenguh-lenguh je dah mengeluh tu berhenti terus. Allahu Rabbi. Jadi bayangkan, subhanallah, baginda Rasulullah SAW solat dengan membaca surah. Pernah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang pernah bersolat berjemaah dengan baginda Rasulullah SAW. Solat sunat pun baginda Rasulullah SAW membaca surah yang panjang, sehingga kan Allahumma salli ala Muhammad, bukan hanya satu surah, kadang dua surah, kadang tiga surah Al-Baqarah, dicampur lagi dengan surah lain. Betapa ingat surah-surahnya. Tetapi bayangkan Rasulullah membaca surah dalam solat sangat-sangat panjang, yang menyebabkan Allahumma salli ala Muhammad, sehingga kaki boleh bengkak. Bayangkan kalau berdiri dan dengan melakukan solat, berdiri, rokok, sujud, duduk antara dua sujud dan sebagainya, boleh membuatkan kaki bengkak. Maknanya orang kata Allahumma salli ala Muhammad, berapa lama solat tu, kalau kita solat ni sekejap, tak akan jadi bengkak, maknanya menunjukkan bahawa betapa lamanya baginda Rasulullah SAW bersolat, berdiri dan mengerjakan solat secara keseluruhannya, insya-Allah. Baik, kami pun turut berbangga dengan namanya dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah pun melakukan segala-galanya dan telah pun menunjukkan kepada umat sebagai contoh, sehingga tiada lagi peluang untuk orang lain berkata, siapakah dapat meniru kesungguhan baginda Rasulullah SAW, dan siapakah yang mampu melakukannya. Sebenarnya hatilah yang perlu dipupuk bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mengalirkan sungai susu dari sebuah bukit adalah mudah. Kesungguhan beribadat seperti itu adalah sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat kepada para ahlullah untuk mendapatkan tarbiyah. Betul. Kalau kita sekadar untuk kita lakukan seorang diri, tanpa ada semangat yang ditiupkan oleh guru, terutama guru-guru kita, maka ianya juga sesuatu yang agak susah. Tapi walau macam mana pun, insya-Allah, berpeganglah kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah itulah yang sangat penting untuk membolehkan kita bergerak melakukan kebajikan, melakukan ibadah. Oleh yang demikian, mintalah taufik dan hidayah daripada Allah setiap saat, supaya Allah gerakkan kita untuk melakukan ibadah, melakukan kebajikan, melakukan perkara yang baik juga setiap saat. Jadi insya-Allah, walau macam mana pun, di samping itu, oleh kerana kita ni orang ataupun manusia biasa, manusia cap ayam ni, memang kita memerlukan berbimbing ni. Biarlah mereka yang datang daripada orang-orang alim dan orang-orang yang dekat dengan kita,
yakni mungkin berstatus guru kepada kita. Jadi dengan cara itu, mereka-mereka inilah yang akan mentarbiah dan akan meniupkan semangat kepada kita dengan mereka menunjukkan contoh, ya, bahawa mereka melakukan juga. Oleh yang demikian, apabila kita melihat dan diajar, disuruh, maka lama-kelamaan kita akan cuba amalkan sedikit demi sedikit, dan insya-Allah ianya akan sebati, ya, bila kita dah mulai melakukannya berulang kali, ya. Yang paling penting niat nawaitu tu kena betulkan lah, ya, bahawa kita lakukan segala amal ibadah itu adalah untuk mencari keredaan dan keampunan Allah SWT, ya, bukannya untuk sekadar untuk meniru ataupun mengikut apa yang guru kita ajarkan. Jangan, ya, takut itu juga nanti tak diterima oleh Allah SWT. Jadi oleh yang demikian, ya, jangan taksub sangat pada guru, ya, ya. Hormati guru, itu perlu, adab menuntut ilmu, ya. Namun begitu, ya, kita perlu membetulkan niat dan nawaitu supaya sentiasa fokus pada Allah, ya. Setiap amalan, setiap ibadah, setiap perkara baik, kebajikan, ya, dan apa saja yang baik yang kita lakukan itu adalah berpaksikan kepada Allah, berniat hanya semata-mata kerana Allah. Ianya bukan mudah, ya, memang hamba akui ianya tidak semudah seperti mana yang diperkatakan, tetapi kita perlu mencuba supaya kita latih diri kita, latih, insya-Allah, ya. Ianya juga seperti keikhlasan lah, ya. Pada mulanya, contoh, kita ambil contoh, kalau kita nak pergi ke masjid, ya, biasanya pada mulanya kita akan rasa macam-macam rasa, apatah lagi, ya, dihasut oleh syaitan pula dan sebagainya. Syaitan kata apa? Skrip yang paling famous adalah syaitan akan cakap, nanti kalau kau pergi masjid, kau jalan ke masjid pun kau dah riak, ya. Baik kau tak pergi ke masjid, kau main kat rumah aje. Jadi perasaan riak, wujud tak ada datang kepada engkau, ya. Itu adalah satu kesilapan yang besar kalau kita menurutinya. Kerana itulah objektifnya syaitan berkata demikian, bukan untuk melarang kita daripada terkena penyakit wujud dan riak, tetapi sebenarnya adalah untuk mengelakkan kita daripada pergi ke masjid, ya. Jadi untuk menghilangkan ataupun untuk kita biasakan diri kita untuk ke masjid, kita paksa juga, lawan juga, ya, walaupun kita takut dengan keadaan ataupun datangnya perasaan wujud dan riak itu, ya. Kita takut, tapi kita pergi juga, terlawan. Lama-kelamaan kita biasakan diri, insya-Allah akan datang keikhlasan, Allah akan tiupkan. Sebab itulah kita kena sentiasa minta pada Allah, ya. Kita buat kebaikan ni, kita minta pada Allah, ya Allah, ya, tetapkan hati aku, ya, untuk aku melakukan segala kebaikan, ya, ataupun segala ibadah, hanya kerana-Mu semata-mata, ya Allah. Pimpinlah aku, ya, dan berikanlah aku, tiupkanlah rasa kecintaanku yang teguh kepadamu, ya Allah, dan berikanlah aku kekuatan untuk melakukan segala amal ibadah hanya kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana yang lain selain padamu, ya Allah. Ya, kena minta pada Allah, ya. Apa pun kena minta pada Allah, insya-Allah. Baik, seterusnya. Okey, baik, aku tak nak baca lah, ya, pujangga madah ni. Apakah yang telah menyebabkan, ya, Saidina Umar radhiyallahu anhu sebaik sahaja pulang ke rumah terus bersolat sehingga ke waktu subuh, manakala Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pula setelah berpuasa sepanjang hari akan menghabiskan malam dengan bersolat. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan daripada malam, ya. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran, ya, dalam satu rakaat solat. Allahu Rabbi subhanallah, ya, bayangkan, ya, khatamkan satu Quran dalam satu rakaat solat. Subhanallah, ini kehebatan yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Allahumma salli ala Muhammad. Dinukilkan daripada Abi Talib Makki rahimahullah dalam kitab Syarah Iya, bahawa telah sah dengan secara tawatir, ya. Tawatir ini adalah turutan riwayat yang jelas dan berulang-ulang sehingga berita itu tidak mungkin dapat dinafikan, ya. Itu tawatur, tentang 40 orang tabi'in yang telah bersolat subuh dengan wudu isyak, dan ada antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun. Apabila Hazrat ataupun Sayyidina Syaddad rahimahullah
terbaring pada waktu malam, beliau telah akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke waktu subuh. Beliau akan berkata, "Ya Allah, ketakutan api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Ya, Allah Rabbi, ini hebatnya orang ahlullah ataupun orang-orang alim yang mana sentiasa tawaduk dan sentiasa memperbanyakkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, terutama sekali di 10 malam terakhir Ramadan. Baik. Aswad bin Yazid rahimahullah pula tidak tidur langsung pada sepanjang malam Ramadan kecuali sekejap saja antara maghrib dan isyak. Yang dinukilkan tentang Hazrat Sa'id bin Musayyab rahimahullah bahawa beliau bahawa beliau bersolat subuh dengan wudu isyak selama 50 tahun, ya. Manakala Hazrat Asillah bin Aisyam rahimahullah akan bersolat sepanjang malam, dan apabila menjelang fajar beliau akan berdoa, "Tidaklah aku layak untuk berdoa meminta syurga, hanya sekadar inilah permintaanku supaya engkau menyelamatkan aku dari neraka." Hazrat Qatadah radhiyallahu an mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan, sementara 10 malam terakhir beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Seperti mana yang kita sedia maklum, ada lagi, insyaAllah. Okey, kita kongsikan lagi berita Imam Abu Hanifah rahimahullah bersolat subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya bagaimanakah Tuhan mendapat kekuatan itu, beliau menjawab, "Saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala." Beliau hanya tidur sekejap saja pada tengah hari dan berkata, terdapat kenyataan tentang tidur pada tengah hari ini dalam hadis, yakni beliau tidur pada tengah hari pun kerana ingin mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan tidur qailullah, tidur sebelum zuhur di waktu tengah hari. Tidur seketika lah, insya-Allah. Kalau tidur berjam-jam tu, itu dah tak panggil qailullah pula, insya-Allah. Yakni beliau tidur pada tengah hari pun kerana ingin mengikuti sunnah. Semasa membaca Al-Quran, beliau akan menangis begitu sekali sehingga jiran-jirannya akan terasa kasihan terhadapnya. Pernah satu ketika beliau telah menghabiskan sepanjang malam dengan menangis sambil membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balis sa'atu maw'iduhu was-sa'atu adha ulang sekali lagi, Balis sa'atu maw'iduhu was-sa'atu adha wa amar. Okey, baik. Membawa arti, bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamatlah hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya, dan azab siksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Surah Al-Qamar, surah Al-Qamar ayat 46. Seterusnya, Ibrahim Adham rahimahullah pula sepanjang Ramadan tidak akan tidur sama ada siang ataupun malam. Terbawa-bawa. Baik. Manakala Imam Syafi'i rahimahullah pula sepanjang Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Yang ini sekali, satu hari 2 kali. Imam Syafi'i rahimahullah akan khatamkan Al-Quran sehari 2 kali, iaitu 1 kali di dalam solat, 1 kali di luar solat. Allahu Akbar, hebat, sangat hebat. Kita Cak Ayam ni tak tahulah macam mana. Allah Rabbi. Setelah itu ada ratusan lagi kisah-kisah mereka yang beramal dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinnati wan nasi illa liya'budun. Yang berarti, ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56.
Kisah-kisah di atas membuktikan bahawa tiada apa-apa kesusahan bagi orang yang ingin melakukan amal. Ini semua adalah kisah-kisah orang yang terdahulu, ya, pada zaman yang rosak kini, ya, sekarang ini, pada zaman yang rosak sekarang ini pun masih ada mereka yang beramal seperti orang-orang terdahulu, mengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak setanding dengan mujahadah orang-orang yang terdahulu, tetapi sesuai dengan keadaan zaman sekarang, zaman sekarang, dan, ya, sesuai juga dengan kekuatan dan kemampuan mereka, ya. Jadi maknanya alhamdulillah, syukur kepada Allah, ya, kita walaupun berada di zaman yang rosak sekarang ini pun, ya, perlu, ya, boleh melakukannya, ya, kalau kita usaha betul-betul, insya-Allah, ya. Tidak dinafikan, seperti mana yang pernah cakap, dalam kehidupan kita ni kita boleh, ya, bercita-cita untuk menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Cuma kita tak boleh nak bercita-cita untuk menjadi nabi dan rasul, sebab itu memang sudah pun tidak ada, ya. Rasul dan nabi yang terakhir adalah rasul Allahumma salli ala Muhammad, rasul kita, ya, ataupun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat hebat, yang sangat kita cintai, ya. Baik. Jadi oleh demikian, kita boleh gandakan ibadah melalui ilmu yang kita perolehi, ya. Kemudian kita beramal, ya, berilmu, beramal dan bertakwa. Dan insya-Allah dengan cara itu, iman, amal, takwa, yang akan bawa kita kepada syurga, ke syurga Allah. Tetapi perlulah kita pasangkan niat yang betul untuk mencari keredaan Allah dalam kehidupan ini, insya-Allah, ya. Baik. Jadi tak mustahil, ada dan masih ada, mungkin kita tak tahu, ya. Pada zaman sekarang pun mungkin ada wali Allah, ya. Cuma wali Allah tu adalah mereka sendiri sebenarnya tak tahu dia wali, ya. Mereka yang wali Allah ini, kadang-kadang, kebanyakan mereka tak tahu mereka wali. Hanya wali saja mengenal wali, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan, insya-Allah. Keinginan untuk berehat dan bersenang lenang tidak menghalang kesungguhan mereka di dalam beribadah, dan tidak juga kesibukan dunia menyekat perjalanan ibadah mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, lapangkanlah masamu untuk beribadah kepadaku, nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan penuhi dadamu dengan pelbagai jenis kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan hilang." Segala yang kita lihat berlaku setiap hari adalah bukti yang tepat terhadap kebenaran sabda baginda Rasulullah SAW itu, ya. Betul, ya. Kita dapat lihat kebenaran hadis ini, ya. Bila seseorang itu dekat dengan Allah, seseorang itu melakukan ibadah pada Allah, kita tengok, alhamdulillah, ya, kecukupan terhadap keperluan kehidupan dia, ya. Walaupun anak ramai, Allahumma salli ala Muhammad. Aku teringat satu kisah yang telah dikongsikan oleh Allahumma salli ala Muhammad, tak silap Al-Fadil Ustaz Abid Liu, berkenaan dengan seorang lelaki di selatan Thailand, tak silap, ya. Mungkin boleh cari, ya, kisah ini. Dengar, katanya Allahumma salli ala Muhammad, lelaki ini kerja dia Allahumma salli ala Muhammad, ya. Dia rasa dia sentiasa berada di masjid, ya. Dia sentiasa berada di masjid dan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Dia sentiasa, ya, kalau ada orang datang ke masjid, dia akan ambil kasut-kasut, slipper-slipper orang yang masuk ke dalam masjid tu, dia akan susun, ya. Dia akan susun Allahumma salli ala Muhammad, ya. Dan Allahumma salli ala Muhammad, susun tu satu hal, tapi Allahumma salli ala Muhammad diceritakan, ya, oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu, tak silap lah, kalau tak silap, katanya lelaki ini yang menyedihkan adalah kerajinan dia sangat hebat, ya. Tapi yalah, dengan susun slipper orang, ya, kasut orang, ya, kita sendiri pun tak mampu buat, kan, ya. Ya, tak cakap orang lain pun, hamba sendiri pun, ya, kalau pergi tengok dekat tangga masjid tu, kadang kita tengok saja je lah, ya. Kita tolong tolong susun kasut kita je lah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berbalik pada kisah tadi, ya, bukan pemuda lah, ya, orang yang boleh kita sifatkan seorang ayah lah, ya.
dia sebenarnya adalah cacat anggota. Cacat anggota, tangan tak ada, kaki tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kaki tak ada, tangan tak ada. Macam mana dia buat? Dia boleh susun kasut. Allahu Akbar. Kalau kita dengar cerita ni, malu kita. Sebab apa? Kita yang cukup sempurna pun tak mampu untuk buat sedemikian. Tapi itu yang kita tengok, mereka-mereka yang Allahumma salli ala Muhammad, yang tak diberikan kesempurnaan dari segi fizikal lah, terutama sekali. Kebiasaannya mereka ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka yang sangat hebat. Contohnya ada yang yang tidak mempunyai tangan tetapi melukis menggunakan kaki, tapi lukisan subhanallah. Kita yang ada tangan ni pun lukis, ya Allah, menggagau-gagau. Tapi apa ni, mereka ini diberikan anugerah oleh Allah SWT melukis dengan sangat cantik. Jadi itu kelebihan yang Allah berikan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, nak relate balik dengan hadis tadi yang terakhir itu. Kita kembali balik pada kisah tadi. Dan Al-Fadil Ustaz telah pergi ke rumah saudara kita ini. Allahumma salli ala Muhammad, maknanya cukup. Cukup segala keperluan. Keperluan harian dia cukup. Alhamdulillah, Allah jaga rezeki dia sebab dia jaga rumah Allah. Dia jaga, dia beribadah satu hal. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia sentiasa berbaik sangka pada Allah. Bila Ustaz berbincang, bertanya khabar dengan beliau katakan Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Sentiasa mulutnya akan sebut Allah itu baik, Allah itu baik. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kedua tangan tak ada, kedua kaki tak ada. Allahu Akbar. Tapi Allah jaga dia. Sebab apa? Dia jaga hati. Dia jaga hati, dia jaga rumah Allah, dia jaga Allah. Dia jaga Allah. Itu yang sangat-sangat penting. Bila kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita balik. Kita kena yakin dan pegang tu. InsyaAllah. Jadi berbalik kepada hadis tadi, kalau kita yang kita sebut tadi, luangkanlah, wahai anak Adam, lapangkanlah masamu untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Kalau kita tengok ayat yang pertama ni, jelas menunjukkan bahawa Allah akan beri lapangkan dadamu, penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan tu tak semestinya harta melimpah ruah, rumah besar, kereta besar. Tidak. Tetapi cukup sekadar qanaah. Maksudnya cukup sekadar, orang kata apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, cukup makan, cukup pakai, ada tempat tinggal. Itu pun antara kekayaan. Dan kekayaan yang lebih bernilai, kalau kita rujuk balik pada kisah abang tadi, saudara kita tadi yang cacat anggota tersebut, hati, kekayaan hati dia, subhanallah, dalam keadaan yang tak cukup sifat, dia sentiasa mengatakan Allah itu baik, Allah itu baik Ustaz, Allah itu baik Ustaz. Allahu Akbar. Jadi di mana kita, di mana tempat kita, cap ayam ni. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi tepuk dada, tanya iman, sentiasalah muhasabah diri, supaya kita Allahumma salli ala Muhammad tak jauh daripada Allah. Sebab ramai orang yang dekat dengan Allah. Seperti mana yang juga dikatakan tadi oleh penulis ini, walaupun di zaman yang telah rosak ini, ada ramai lagi mereka-mereka yang dekat dengan Allah SWT. Cuma kita tak kenal, kita tak tahu. Mungkin mereka melakukan ibadah secara bersembunyi dan sebagainya. Wallahu alam, kita tak tahu. Dan tak mustahil untuk kita sendiri pun mencapainya. Cuma kita nak kena ada apa nama kata ni, kena ada usaha dan sentiasa istiqamah dan mujahadah. Itu sangat penting. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, jika tidak, aku akan penuhi dadamu dengan pelbagai jenis kesibukan dan kefakiranmu tidak akan hilang. Ini pun dalam maksudnya. Maknanya di sini, kalau kita tidak meluangkan masa untuk beribadah kepada Allah SWT, kita sentiasa sibuk. Kita tengok sekarang ni lah, Allahu Akbar, orang sibuk mencari rezeki. Mencari rezeki, bukan mencari rezeki sebenarnya. Kalau mencari rezeki, kalau untuk cukup makan, dah cukup dah. Setakat makan lah. Tapi definisi yang digunakan oleh masyarakat kita ni, kadang-kadang makan itu, cukup makan itu bukan yang khusus kepada makan kita tu lah. Tetapi makan ni semua, termasuklah rumah, termasuk kereta. Tapi bukan itu saja, makan besar. Makan yang besar. Tak cukup makan yang kecil tu. Nak makan yang besar. Cari makan bang, cari makan. Cari makan tuan. Itu alasan ataupun perkataan yang dikeluarkan. Tapi kalau ikutkan secara cukup tu dah cukup sebenarnya. Tapi kita
terlalu obses untuk mencari kekayaan. Tidak salah, tidak salah. Tidak ada satu kesalahan dalam Islam. Malah Islam menggalakkan anda untuk menjadi orang kaya, kerana bila menjadi kaya, maka banyak manfaat-manfaat yang dapat diperolehi oleh orang Islam juga, melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak. Jadi orang-orang kaya ni yang berkemampuan inilah yang akan Allahumma salli ala Muhammad, menaburkan kekayaannya kepada orang Islam juga. Jadi pembangunan ataupun nasib orang Islam itu terbela. Jadi oleh yang demikian, memang Islam itu menggalakkan orang Islam menjadi kaya, tetapi jangan sampai melupakan ibadah. Kaya biarlah dengan kaya yang hebat. Yang hebat ni maksud hamba adalah hebat dari segi ibadahnya. Waktu solat, masuk waktu solat. Kalau beliau ataupun orang tersebut memiliki syarikat atau memiliki perniagaan, ada orang bawahnya, bila masuk waktu solat, suruh semua staf-staf berhenti solat, kita jemaah sama-sama. Buat satu surau yang khusus, yang cantik. Kemudian solat sama-sama setiap waktu. Daripada biasanya kalau office hour, Zuhur dengan Asar lah. Zuhur dengan Asar tu, ngam-ngam masuk waktu solat. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah Allah akan beri kekayaan kepadanya, tambah lagi nilai ataupun tambah lagi harta kepada si fulan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Namun begitu, jika tidak, kalau kita tengok ada orang yang sibuk kerja siang malam, solat ke mana, Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa saja ibadah ke mana, lintang pukang. Jadi Allah bagi dia sibuk lagi, sebab itu dipanggil istidraj. Maknanya Allah sesatkan dia lagi, na'udzubillah. Sebab Allah berhak untuk menyesatkan sesiapa yang dimahu, dan memberikan jalan benar kepada sesiapa yang Allah mahu. Jadi oleh yang demikian, kita kena sentiasa dekat dengan Allah, minta dengan Allah supaya Allah pilih kita, untuk diberikan sentiasa hidayah dan taufik untuk melakukan kebaikan. Dalam kehidupan mesti kena buat macam tu, kerana pergantungan kita adalah sepenuhnya kepada Allah SWT. Kita tak mampu untuk bergerak sendiri. Bahkan walaupun kita mempunyai anggota yang cukup, sifatnya, kalau dan tanpa izin Allah, tangan ni pun tak boleh nak angkat. Apatah lagi yang lain, apatah lidah yang nak bercakap ni pun tak boleh. Kalau kita tengok pun ramai tiba-tiba kena stroke, dah tak boleh bercakap. Kena stroke, tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. Sebab apa? Sebab itu tanpa izin Allah. Allah tak izinkan ianya bergerak, maka ia tak akan bergerak. Stroke itu adalah hanya asbabnya saja. Allah Rabbi. Jadi oleh yang demikian, kalau kita tengok pun orang kaya-kaya pun kadang-kadang ada juga, duit banyak, berlori-lori, tapi nak makan pun tak boleh. Kena masuk air. Nak makan tak boleh. Makan muntah ada. Jadi di sini dah jelas menunjukkan bahawa pergantungan kita sebenar-benarnya 100% ataupun 1000% dah bagi, hanyalah bergantung pada Allah, bergantung sepenuhnya pada Allah, insya-Allah. Baik, sekarang pukul apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nak teruskan dengan hadis yang ketiga ke? Baik, kita teruskan hadis ketiga insya-Allah. Dah menghampiri 8 insya-Allah. Sekejap betulkan kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk lama-lama lenguh lah, baik. Hadis yang ketiga insya-Allah. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihissalam memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah, dan apabila tiba hari raya iaitu Aidil Fitri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya, dan dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Malaikat pun menjawab, wahai Tuhanku, balasannya ialah disempurnakan ganjarannya. Allah berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku perempuan dan lelaki dan perempuan telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa, demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, pulanglah kamu,
sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan dosa mereka diampunkan. Allahu Akbar. Subhanallah, ya, sangat indah. Apa kata membaca sekali lagi? Apa ulang baca sekali lagi untuk kita fahami dan apa orang kata ni? Allahumma salli ala Muhammad. Hayati, insyaAllah, ya, hayati bersama. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah malaikat Jibril alaihissalam bersama satu kumpulan rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri ataupun duduk dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tiba hari raya iaitu Aidilfitri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dan Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Malaikat pun berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah disempurnakan ganjarannya. Allah SWT berfirman lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka, kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa, demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan dosa mereka diampunkan. Allahu Akbar. Baik, keterangannya. Kedatangan malaikat Jibril alaihissalam bersama para malaikat dinyatakan dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Banyak hadis telah menyebut tentang perkara itu. Dalam hadis yang terakhir daripada kita ini nanti akan diterangkan secara terperinci mengenai baginda Rasulullah mengenai malaikat Jibril alaihissalam yang akan menyuruh para malaikat supaya pergi ke rumah-rumah orang-orang yang sedang berzikir dan beribadat lalu berjabat tangan dengan mereka. Dalam kitab Ghaliyatul Mawai, Ghaliyatul Mawai terdapat petikan dari kitab Ghuniyah, hasil nukilan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah yang menceritakan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dengan arahan malaikat Jibril alaihissalam itu, para malaikat akan bertebaran untuk bersalaman dengan orang-orang yang beriman, sama ada mereka di rumah kecil ataupun rumah besar, di darat ataupun di laut. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada anjing, khinzir, orang berhadas besar kerana zina ataupun gambar, ya. Yang ini gambar merujuk kepada gambar manusia dan gambar haiwan, ya. Jadi ini pun perlu dititik beratkan, ya. Jadi dalam riwayat ataupun dalam hadis yang menyebut tentang berjabat salamnya malaikat-malaikat ini, ya, macam mana kalau kita nak tahu, ya, kita dah malaikat tu berjabat salam pada kita, takkannya malaikat menzahirkan dirinya kemudian berjabat salam dengan kita, tidak, ya. Ya, untuk mengetahui insya-Allah, ya, dalam kita melakukan ibadah pada malam-malam 10 malam terakhir ini, kemudian kita kita sedang melakukan ibadah, ya, dan apabila kita terasa tiba-tiba hati kita sayu, ya, hati kita sayu dan tiba-tiba air mata kita menitis, itulah di antara tanda, ya, yang dikatakan, ya, bahawa malaikat sedang bersalaman dengan kita. Allahu Rabbi, subhanallah, ya, tak dapat bayangkan, ya, hanya orang yang pernah melaluinya sahaja. Dan insya-Allah, ya, kadang-kadang kita pun tak sedar, kita pun tak sedar. Jadi oleh demikian kita dah tahu ni insya-Allah, kita dah tahu ni insya-Allah, mungkin, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk dihantarkan malaikat-malaikat, ya, bersalaman dengan kita pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah, ya. Tidak mustahil dan sentiasalah kita mengharapkan dan berdoa agar Allah berikan kelebihan itu kepada kita, insya-Allah. Baik. Manakala, ya, apabila malaikat-malaikat, ya, kalau kita nak keberkatan ataupun nak mendapat mendapat bersalaman dengan malaikat ini, pastikan dalam rumah kita tidak ada, ya, perkara-perkara yang mana menyebabkan malaikat tidak boleh masuk dalam rumah kita, ya, seperti mana yang Amba sebutkan atau bacakan tadilah, ya. Ulang saya lagi, ya, rumah-rumah yang ada anjing, ada khinzir, orang-orang yang berhadas besar kerana zina,
dan juga gambar-gambar seperti gambar manusia dan gambar haiwan adalah di antara rumah-rumah, tak kira lah rumah tu rumah besar ke rumah kecil ke, kalau ada perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat, yang menyebabkan kita yang kerugian kenapa? Kerana Allahu Akbar, mungkin kita di antara mereka yang mereka yang nak ditemui oleh malaikat, tetapi oleh kerana adanya perkara-perkara atau benda-benda tadi dalam rumah kita, menyebabkan malaikat tak dapat masuk dan tak dapat bersalaman dengan kita, rugi, satu kerugian yang sangat besar. Baik, betapa banyak rumah orang Islam yang tergantung dari perhiasan. Sebenarnya mereka merugikan diri mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri daripada memperolehi nikmat rahmat yang begitu besar. Orang yang menggantungkan gambar hanyalah seorang dua sahaja. Ini kerana dia menjadi punca terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah itu, lalu dia turut merugikan seluruh ahli rumah tersebut. Jadi satu kerugian sangat besar. Ingat, gambar-gambar kita, gambar kita, gambar kahwin kita ke gambar apa, jangan gantung dalam rumah. Gambar-gambar tu tak salah. Salahnya adalah digantung sebagai perhiasan. Itu salah. Jadi oleh yang demikian, gambar-gambar tersebut ambillah, simpan dalam album. Simpan dalam album. Kalau nak tengok sekali-sekala boleh tengok, ataupun simpan dalam phone kan, boleh tengok sekali. Jangan digunakan jangan digunakan gambar-gambar tersebut sebagai perhiasan. Dan manakala kita boleh tengok juga, kadang-kadang rumah orang kaya-kaya lah biasanya, digantungnya gambar kuda. Allahumma salli ala Muhammad. Gambar yang menunjukkan sifat ataupun bentuk sifat tu cukup sebagai kuda, dan juga haiwan-haiwan yang lain pun tidak boleh digantung sebagai perhiasan. Apatah lagi patung-patung yang berbentuk binatang dan sebagainya. Itu lagilah, na'udzubillah. Ini kan gambar, gambar. Allahu Akbar. Jadi jagalah insya-Allah, dengan cara itu insya-Allah semoga malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita, walaupun rumah kita kecil, tetapi apabila masuknya malaikat rahmat, dan insya-Allah kalau kita mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar, malaikat rahmat membawa masuk ke dalam rumah untuk berjabat tangan kita, alangkah beruntungnya kita, dan alangkah besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, pukul 8 lebih, adakah mau diteruskan lagi? Seelok-eloknya biasanya perkongsian ataupun tazkirahnya jangan lebih sangat lah, jangan lama sangat dan jangan banyak sangat. Sebab apa? Nanti Allahu Rabbi yang dikendung keciciran, macam mana lupa dah dia punya peribahasa tersebut, yang dijunjung Allahu Rabbi, tak apalah. Tak datang, ilham tu tak datang. Jadi terlupa. Okay, tak apa, insya-Allah kita akhirkan pertemuan kita untuk pagi ini sampai ke hadis yang ketiga saja, insya-Allah. Diizinkan Allah, diberikan peluang, diberikan masa, dan diberikan keizinan. Itu yang paling penting, izin yang paling penting oleh Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang keempat malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar untuk kita kongsikan bersama, ada berapa, tak silap ada 10. Kemungkinan besar tak sempat, maksud hamba tak sempat tak sempat habiskan sebelum habisnya Ramadan. Allah Rabbi. Tapi tak apalah, nak macam mana, kita akan cuba insya-Allah. Mungkin hari ini hari Minggu, hari tak kerja, hamba akan cubalah sebelah Zuhur ataupun sebelah Asar. Tapi hamba tak berani janji, sebab kadang-kadang ada perkara lain yang terpaksa diutamakan. Allahu Rabbi. Baik, hamba akhiri dengan seperti biasa, segala yang baik, yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dialah yang menyempurnakan segala-galanya, dialah yang menyempurnakan segala-galanya, dan dialah yang memberikan kebaikan ke atas segala-galanya, termasuklah diri kita. Segala yang baik, segala yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang silap, segala-galanya adalah datang daripada diri hamba sendiri. Jadi oleh yang demikian, hamba mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki, jika ada sebarang kesilapan dalam tutur kata, dalam penyampaian, dalam apa sajalah, fakta-fakta yang dikongsikan. Kalau ada para asatizah yang melihatnya, bolehlah menegur, bolehlah orang kata menegur secara hikmah, insya-Allah, boleh orang kata sama-sama kita belajar, insya-Allah. Dan itu saja dahulu, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian anda. Jika anda dapati ianya bermanfaat, minta tolong untuk kongsi, share-sharekan, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, perkongsian ini untuk manfaat bersama dengan orang lain di luar sana. Dan semoga kita terus istiqamah
dan terus mujahadah dalam menyampaikan ayat-ayat baginda Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah SWT, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, seperti mana yang telah yang telah disabdakan oleh baginda Rasul. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, insya-Allah. Tapi yang paling penting, kita betul-betul faham apa yang kita sampaikan agar kita tidak sesat dan menyesatkan. Itu yang paling penting, insya-Allah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih. Selama-lamanya, insya-Allah. Terima kasih.